وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. هيا بالعربية، هيا بالعربية، هيا بالعربية، هيا بالعربية. Kita pergi tengah-tengah tu. Muhakkat level berapa? Tak ada level. Boleh belaka. Alhamdulillah. Tahdid 4. Tasnif 2. Tasnif 2. Okey, tamyiz 4, intaj 6. Okey. Tasnif ni adalah apa nama ni? Kategorikan. Catat apa dalam writing tu? Peta apa? Peta tasnif? Tadi saya dengar. Peta? Peta pokok. Catat negasiasi itulah peta pokok. Okey, tahdid. Peta apa? Tahdid peta apa? Tahdid peta apa? Tahdid peta apa, Ustaz? Tahdid peta paling simple, Ustaz. Paling simple peta bulatan. Okey, peta bulatan. Maknanya kita tajuk apa? Tajuk kita nak belajar hari ni ialah amal wahmian. Okey, sila sebutkan amal wahmian. Mari dia sebut. Jangan bagi jawapan. Kalau bagi jawapan dia tak ada tahdid dah. Cari jawapan sendiri. Jadi sebutlah semua-semua, maknanya alat apa ni? Syurtiyun semua-semua kat situ. Itu peta tahdid. Peta paling simple tu dah level 4, Ustaz. Kalau orang Nazir datang ke sahabat datang, ini level 4 dah ni. Tahdid tu. Okey? Kemudian masuk yang level tadi tasnif dah ke peta pokok kan? Kemudian tamyiz peta apa? Okey, peta buih. Peta buih, macam mana peta buih? Peta buih macam ni kan? Betul? Ini pun tahdid. Dia tentukan apa sifat-sifat dia, betul tak? Ni tahdid juga. Buih berganda. Susah ke pakai buih berganda ni? Kesenang. Sebab itu kami tak gunakan peta buih berganda dalam buku teks. Kami pakai peta beza yang paling senang. Peta apa, siapa perasan? Tahniah, Ustazah. Peta Venn diagram ni je. Ini perbezaan, ni persamaan. Ada kan dalam buku teks? Ada tak? Okey, cuba tengok Ustazah buku teks. Tajuk amal wahmian. Dah tempuh belum? Dah ajar belum? Dah jadi ini dah. Okey, muka surat 35. Al-Amin. Dah sampai sini belum? Ajar tak surat yang tu? Muka surat 35 yang bawah tu. Tak ajar pun, Ustaz. Penat buat. Dia berapa je. Tak ada betul-betul nak berapa. Sebut baca kau. Ustaz kata dia ngajar verbal, tak ada masalah. Cuma bila ngajar verbal, kita tak tahu yang kita fokus pada kebat tu. Okey, cuba cari jawapan kalau Ustaz mengajar dalam kelas kan. Muka surat 35. Okey, apa tajuk dia? Astami'u wa umayyizu. Azai rasmi. Apa zai rasmi ni? Beruniform. Azai ghairul rasmi. Pakaian yang bukan beruniform. Okey, apa jawapan? Berdasarkan dua-dua muka surat. Okey, kita mula yang sebelah kanan dulu Zai rasmi. Syurtiyun, lepas tu dah ikut sini kan? Syurtiyun, lepas tu itfaiyun. Yang ini betul ke wartawan? Tak. Kemudian okey, yang ini
Pilot ada tak? Okey, tayyarun rasam? Bukan. Bukan. Satu lagi ni atas ni Falah. falahun. Okey, apa dia? Mudhifatun, mumarridah. Ada lagi tak? Chef? Chef? Tabakhun ni Ustaz Saza. Ha. Okey, yang tak rasmi? Sebut yang tak rasmi dulu. Ini nelayan. Nelayan, okey apa dia? Apa dia? Ya. Sayyadun lagi? Falahun, Rosan. khayyatun, Rosan. rasamun lagi? Sahafiyun. Okey, maknanya yang hijau yang Saza sebut tadi, yang merah, yang warna merah tu ke? Yang merah tu yang zai rasmi. Yang tengah-tengah? Kejap. Salah satu lagi jawapan lain? Dia ada dua-dua. Boleh dulu. Apa dia? Tu. Yang dua-dua tu apa? Tabakhun lah. Share. Kalau tak ada dua-dua, buat apa kita buat peta Venn diagram? Hobi pun boleh Ustaz. Hobi. Tabib. Doktor tak ada pakaian tu ke? Rasa pakaian doktor semua ada pakaian rasmi. Kadang swasta dia tak pakai baju putih tu pun. Tapi dia pakai dia juga. Jadi bergantung pada budak-budak punya kefahaman. Cuba ubah zai rasmi dengan profesional dengan bukan profesional. Saya ubah kat anak murid saya lah. Maknanya hukumi dengan ghairah hukumi. Cuba. Hukumi. Syurtiyun lagi? Tifa'iyun. Askari. Jundiyun. Mumarridatun ada dua. Dia kerja kerajaan ada, swasta pun ada. Jadi boleh letak tengah-tengah. Faham? Itu fungsi peta Venn diagram. Jadi kalau orang pegawai datang Ustaz, kita guna Venn diagram yang paling senang. Itu dah level 4. Siapa biasa guna? Kita tak pernah guna Venn diagram ni. Tak pernah, ya Allah sayangnya. Ustaz baru kali ni saya nampak. Alah, ada benda bulatan tak? Jap. Kita nak buat aktiviti. Okey, Venn diagram je Venn diagram paling senang kalau orang datang observe. Guna apa? Okey, saya Ustaz clearkan meja ni boleh tak? Ustaz clearkan meja ni ke depan. Ustaz sorang. Ustaz sorang. Clearkan meja ni. Ustaz ada depan. Barisan kedua tolong clearkan kejap. Duduk mana-mana. Ustaz clearkan. Ini dua ni je. Yang lain tak payah. Bukan clear semua barang, kejap je. Tinggalkan. Clearkan maknanya ke mana-mana dulu. Minta maaf, salah arahan. Okey. Tak payah, kursi tak payah. Berdiri je kejap je. Okey. Yang barisan ketiga, bangun. Payah nak buat ni, saya nak bagi gambaran. Kalau orang datang, ini paling simple Ustaz buat. Berdirilah mana-mana Ustaz yang sesuka hati. Okay, dengar baik-baik arahan saya. Anda dikehendaki memilih. Ni tahun 5, saya buat tahun 5 dalam kelas lah. Tapi saya tak guna meja, saya guna ni. Venn diagram saya guna tahu apa Ustazah? Sama ada saya guna gelorotan atau tali tip yang kat dekat ni, dekat bilik tu. Kalau tali rotan tak boleh guna ramai-ramai. Dia yang ni Ni kalau gelorotan kan? Ni kan? Letak sini automatik yang ni perbezaan ini. Ni persamaan kan? Saya buat sampai 3 sini gelorotan. Maknanya kalau gelorotan payah. Buat yang tali, buat kat padang ke ataupun dalam kelas, dewan ke, buat 3 besar ni kan. Okey, saya nak anak murid saya, siapa yang terlibat dengan acara, contohnya acara sukan sahaja. Ni sukan, dia terlibat acara sukan, duduk sini.
Siapa yang terlibat dengan acara, contohnya acara sukan dan pakai sukan dengan pakaian seragam, betul tak? Satu lagi apa? Sukan dan kelab. Sukan, ni kelab, ni kelab. Ni kelab. Ni apa ni? Uniform. Sukan, uniform, ni kelab. Okey, ada orang yang tiga-tiga dia akan duduk kat sini. Betul? Ada yang dia masuk acara sini seorang satu je. Boleh? Ini nak kira Venn diagram ni lagi tinggilah 3. Kalau nak betul buat 2 je dulu, lepas tu buat 3. Okey, contoh di sini kan. Saya nak Ustaz Sazah yang ni, payah sebab tak ada ni kan. Ustaz Sazah, okey. Ada 3 acara. Tolong pilih. Ustaz Sazah masuk acara, Ustaz Sazah masuk acara apa ni? Bahasa Melayu, bahasa Arab atau bahasa Inggeris, atau 3-3 atau 2-2. Ustaz Sazah pilih sekarang. Contoh di sekolah, saya pilihlah. Di sekolah pernah terlibat. Apa acara sekolah menengah ke sekolah rendah dulu? Kalau pernah terlibat acara, contohnya bercerita bahasa Melayu, sila duduk di sini. Okey? Siapa yang pernah terlibat dengan acara bahasa Inggeris? Storytelling duduk tengah-tengah. Asal bahasa Inggeris. Siapa pernah terlibat dengan bahasa Arab duduk belakang? Syarahan bahasa Arab ke apa duduk belakang? Okey, faham? Siapa pernah 3-3 duduk sini? Berdiri sini, berdiri 3-3. Sepatutnya payah dia kena ada bulatan lah. Nak bagi nampak. Siapa pernah 2 saja, sama ada dia bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris di tengah-tengah, atau bahasa Arab dia tengah-tengah sana. Yang terlibat 3-3 belah sana. Faham tak? Faham? Faham tak? Jadi dia pun fikir, dia pun duduk situ. Tapi itu step paling mudah. Step pertama, saya suruh yang kompleks sikit, saya suruh cari kawan, orang ni apa, dia macam suat seridik lah. Itu susah sikit. Paling senang macam ni lah. Boleh? Saya tak suruh Ustazah buat lah. Contoh Ustazah, okey, macam Ustazah sudah terlibat apa dulu? Sekolah menengah dengan sekolah rendah. Sekolah rendah. Sekolah rendah bercerita bahasa Melayu. Dah lagi? Tak ingat dah bahasa Melayu je? Ustazah duduk sini contoh bahasa Melayu. Ustazah? Satu tak nak masuk? Cuba lah. Okey, sanalah bahasa Arab. Contoh Ustaz. Pernah tak terlibat? Apa dia? Bahasa Melayu. Lagi? Banyak sukan lah. Bahasa Arab ada? Bahasa Arab ada juga. Bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris ada. Duduk, Ustazah duduk. Tak ada duduk tengah-tengah, Ustaz. Ustaz, berdiri tengah-tengah. Berdiri tengah-tengah. Ustaz duduk sini, Ustazah. Ustaz. Melayu saja. Duduk tengah, duduk di depan. Ustazah? Teror bahasa Inggeris ni. Teroris tengah-tengah ni. Ustazah? Bahasa Arab belakang. Ustazah? Belakang. Okey, ini tak nampak, memang tak nampak. Tapi kalau buat macam tulang kelas atau tulang dewan ataupun gelorotan, memang nampak itu adalah Venn diagram. Boleh Ustaz Zazah? Okey, Zazah gunalah benda tu. Okey, boleh duduk tempat asal. Terima kasih. Okey, ada soalan Ustaz Zazah? Okey, maknanya tamyiz sudah level tinggi lah. Tamyiz, lepas tu intaj. Habislah yang ini. Kita pergi pula yang ini Ustaz Zazah. Okey, al-istima' ila jumal basitah. Okey. Jumal basitah Ustaz Zazah tengok Kita baca madza tastakhdimu, madza tastakhdimin, ana astakhdimu, kaifa tunazifu, kaifa tunazifin, ana unazifu, bimadza taghsilu taghsilin, aghsilu la tubadzir, hayatuna ajmalu bin nadhafah. Soalan saya Ustaz Zazah. Saya nak tanya orang belakang je lagi. Belakang sekali sedia Apa beza soalan kaifa tunazzifu dengan bimadza taghsilu? Saya ulang balik. Kaifa tunazzifu dengan bimadza taghsilu. Ataupun saya ubah macam inilah. Kaifa tunazzifu dengan apa? Bimadza tunazzifu. Kaifa tunazzifu dengan bimadza tunazzifu. Boleh fikir, saya tanya orang belakang dulu. Ustazah?
Ustazah dah jawab tadi. Ustazah. Saja. Bimaza guna alat. Guna alat. Lepas tu kaifa? Bagaimana? Kaedah kot. Kaedah. Kaedah. Bimaza alat. Alat. Okey, Ustazah. Bimaza benda. Benda. Kaifa cara. Cara. Okey. Ustazah? Apa beza kaifa dengan bimaza? Kalau bimaza ni, kalau jawapan dia mesti ada pi. Ha? Pi juga jawapan dia. Contohnya kaifa tunazifu asnanaka, tunazifu asnani pi. Okey, kalau satu lagi tu? Kaifa tak semestinya kot. Agak. Mesti juga. Okey. Okey, jawapan pertama saya jumpa daripada belakang. Dia kata kalau bimaza kena ada jawapan, dia kena ada B juga. Dia jawapan daripada rakan kita lah. Kalau kaifa tak semestinya. Betul Ustazah Betul? Kesalah saya jawab. Okey, kita cuba tengok muka surat berapa tu. Okey, kita pergi bimaza dulu. Ustazah tengok ya. Muka surat 14. Okey. Bimadza tunazifin yadaka. Okey. Unazifu yadi bisabun. Betul jawapan salah satu ada ba. Kita tengok yang kaifa pula. Muka surat berapa kaifa? 20. Kaifa tunazifu al-maghsalata. Unaziful maghsalah bil ma'i wal mindil. Ada ba tu Ustazah. Ada dua pula. Mana ada empat? Macam mana tu? Apa beza? Okey, kalau saya jawab kaifa tunazzifu asnanaka, saya jawab unazzifu asnani bi fursyatil asnan. Betul. Bimaza tunazzifu asnanaka, unazzifu asnani bi fursyatil asnan. Betul juga. Dua-dua betul. Soalan saya, apa beza? Jawapannya nak cara. Nak cara. Ini awak guna apa? Guna apa? Bahan lebih detail lah. Kaifa tu lebih detail ataupun saya kata cara. Dia senang cerita kaifa ini adalah proses. Adalah satu proses. Okey, contoh. Awak ke sekolah dengan apa? Saya ke sekolah dengan kereta. Bagaimanakah awak ke sekolah? Dia lagi detail jawapan dia. Proses saya ke sekolah mula-mula saya buat ni gini itu adalah proses. Bagaimana awak masak nasi dengan apa? Dengan periuk nasi. Bagaimana awak masak nasi? Basuh beras. Sebab itu Ustazah, kaifa kami penulis buku teks terpaksa masukkan muka surat jawapan kaifa itu di muka surat 20. Sebab mula-mula asal ayatnya boleh buat ni. Awalan unazifu maghsalata bil ma'i. Thumma unazifu, contohnya tu. Thalisan boleh panjang. Dia tak nak panjang. Kalau panjang dia akan jadi yang lama panggil jumal muwassa'ah. Sebab tu dua cukuplah. Unazifu maghsalata bil ma'i was sabun. Wal mindil. Boleh tak Ustazah? Itu kaifa. Boleh? Berbeza pula kaifa luka tu lain. Tak termasuk kaifa luka tu. Okey? Tak ada bil lah. Okey. Cuba Ustazah tengok wasailun nakli, ada soalan kaifa juga. Itu bukan cara. Kaifa safaruka? Kaifa safaruki? Muka surat berapa? Muka surat berapa tu? Bagaimana perjalanan kamu, keadaan Muka surat 75. Kaifa safaruka. Ni macam kaifal hal lah. Dia bukan proses, dia bukan cara. Janganlah Ustazah nak cerita panjang-panjang. Ni hal sahaja. Saya naik. Okey? Boleh Cuma tajuk satu tu apa beza kaifa tunazifu dengan bimadza tunazifu tu, jawapan dia macam itulah Ustazah. Kalau orang tanya, boleh dua-dua tak? Sebab tu kami letak kat situ. Boleh?
Okey, hayatuna ajmalu bin nadhafa. Kemudian amal wamihan, apa dia? Ma amaluka amali an akuna ana ahtarimu ma amalu aina ya'malu ya'malu fi. Okey, tengok ma dah sampai sini tak mengajar? Dah sampai sini ke mengajar? Saya dah? Dah belum ah. Takut bila tanya semua belum, takut. Nah. Dah sampai belum? Siapa kata dah tadi? Ni tajuk dua lah Ustazah. Okey, ma akrama dengan ma akrama ni tak ada dalam buku teks. Cuba tengok dalam buku teks dia guna apa? Muka surat apa Ustazah? Muka surat apa? Muka surat 45. Tengok muka surat 45. Ni sebab tu saya kata takut ada orang petikai. Pasal tak sama. Okey, soalan saya, apa beza ma asyrafa? Satu lagi ma akrama. Okey, apa maksud ma akrama? Alangkah mulianya pekerjaan kamu. Alangkah mulianya cita-cita kamu. Ma akrama, ma asyrafa. Alangkah mulia kan? Mulia juga. Tapi soalannya apa beza ma asyrafa dengan ma akrama? Dia nak jawab tadi siapa? Ustaz kena jawab ke? Saya cuba. Siapa ke? Silakan Ustaz. Asyraf mungkin lebih mulia dari ahtaram. Kalimah akrama. Asyrafal lebih mulia daripada akrama. Okey. Syukur jazilan kan. Ada seorang kata ana mutanulak. Nak ucapkan terima kasih. Maknanya lebih lagi lah. Okey. Mana asyrafah ni lebih balaghah lah. Okey. Okey, tahniah Ustaz kata jawapan dia ma asyrafa ni lebih mulia daripada ma akrama. Itu jawapan Ustaz. Okey. Jawapan tu tak berapa tepat Ustaz Ada lagi? Nak cuba? Terima kasih Ustaz. Ustaz berani mencuba. Tahniah. Kita pernah dengar tak Ramadan Karim? Apa maksud Ramadan Karim? Allah Karim. Betul tak? Ada tak awak sebut Allah Syarif? Al-Quranul Karim. Apa beza Karim dengan Syarif? Dua-dua masuk terjemah mulia. Sebab itulah kami akhirnya tidak mahu pakai perkataan ini, kalimah ini, ma akrama, kerana apa? Dua-dua masuk mulia, cuma mulia itu dari segi dermawan. Karim ni orang yang mulia tapi dia sifat dia dermawan. Syarif ni dia mulia tapi bukan sebab dermawan, dia pekerjaan itu mulia. Adakah pekerjaan polis tu memang mulia sampai dia sanggup keluar duit? Tak ada. Faham? Boleh Ustaz? Maknanya okey, apa lagi pekerjaan? Polis, jundiyun. Dia memang pekerjaan mulia tapi dia bukan karim. Terjemah memang dua-dua sama. Alangkah mulia tapi tak tepat. Jadi kami akhirnya bincang, telefon dengan pihak BBK, dibenarkanlah kita guna tanya Arab berkata dua-dua boleh, tapi yang paling tepat tak kena kita guna untuk pekerjaan mulia karim. Kena guna syarif, asyrafa, alangkah mulia pekerjaan ini. Banyak-banyak 16 pekerjaan itu, mana pekerjaan yang kita boleh guna karim? Mungkin peniaga lah. Tabib tak mulia, dia ada dermawan sampai tapi kita kata, Ustaz kita boleh guna tajir, ma akrama tajir. Tapi semua tajir ni dermawan ke? Tak juga. Jadi kita nak kata mulia dia dari segi pekerjaan itu mulia, kita guna asyrafa. Sebab tu berlainan di antara buku teks dengan DSKP.
Cikgu ni semua sedekah ke? Yo, bagus. Gaji 5,000, 1,000 bagi murid-murid tiap-tiap bulan. Dermawan ilmu tu lain. Ni Karim ni dia dermawan dari segi pemberian duit lah senang kita. Boleh Ustaz? Okey, kemudian dah habis tajuk 2, tajuk wasailun nakli. Maza tarkabu, maza tarkabin, ana arkabu ila aina tusafir, tusafirin, ana usafiru, mata tusafir, usafiru fi, bima tusafir. Okey. Soalan ni bimadza ke bima tusafir? Bima tak boleh guna bimadza bila ada ba tak boleh guna bimadza tusafir. Okey, ana usafiru bi kaifa safaruka kaifa safaruki bi kulli surur jadid kabir saghir Nazif ma akbara ma asra'a rihlah sa'idah fi ta'anni salamah. Okey? Boleh Ustaz? Okey, jumal basitah yang terakhir. Hubbul watan, ana ulawihul alama, ana uhibbu watani ya, ana unshidu ma asimah, ana fakhurun bi watani. Ini hati-hati mengajar. Ana fakhurun biwatani. Cuba tengok kat mana buku teks tu. Hati-hati mengajar perkataan ini. Tak, kat sini Ustaz. Kesok apa? Setuju Ustaz ni. Anak kurang biwatan. Soalan ni. Lagi ada kita? Okey, saya nak Ustaz Okey, tengok Kalau Ustaz sangat mengajar ini, tengok muka surat 107. Okey, tengok yang warna biru. Biru merah digili-gili tu kan? Maka okey, mana budak tu tanya? Hal anta fakhurun bi watanika? Jawab dia, na'am, ana fakhurun bi watani. Kalau budak lelaki tu tanya, hal anti fakhuratun bi watan. Jangan buat fakhurah Jangan buat fakhur juga. Kena buat ta marbutah. Sebab itu kalau Ustaz tengok muka surat yang 115, tengok 115. Ana fakhuratun bi watani. Pasal perempuan, jangan belasah je sama nanti. Cuma buku teks tu kita buat ada. Kalau orang tanya kenapa buku teks tu baik, biar kaifa safaruka ada kaifa safaruki, tapi yang ana fakhura tak muzakkar saja. Itu yang makna kita nak yang itu. Azan nak je lebih pulanglah ana fakhura. Kalau budak perempuan tu buatlah ana fakhura biwatani. Okey, boleh. Ana uhibbu watani, ana unshidu ma'asimah, ana fakhurun biwatani fi ayyi wilayah wulidtu fi, ana malayuwiyun, indiyun, siniyun, ma hiya alwanuhu fidai ya watani. Kalau Ustazah perasan, semua kata-kata hikmah tu kita jadikan tajuk. Perasan tak? Fidai ya watani jadi tajuk. Apa lagi? Rihlah sa'idah jadi tajuk. Asyababu amalul ummah jadi tajuk. Okey? Yang satu lagi yang tajuk tu hayatuna ajmalu bin nadhafah. Boleh? Kemudian kalau kita tengok Ustazah kata kerja kebat. Muhakah, nutqu, muhakah level berapa? Mana-mana level. Okey, nutqu level mana? 4. Salah Ustazah, ada orang jawab tadi. Mana-mana level boleh. Nutqu sebut dia bukan kata kerja berfikir, dia adalah kata kerja bahasa. Okey? Kemudian tahdid, tamyiz, tarkib, tamthil, takwin. Okey, tamthil kata kerja kebat ke? Dia bukan kata kerja kebat dan dia bukan kata kerja bahasa, dia adalah kata kerja untuk yang bergerak ni panggil apa?
Psikomotor. Terima kasih Ustazah. Dia psikomotor. Kata kerja psikomotor maknanya dia boleh pergi level mana-mana lah. Kalau tamsil sekadar ikut je baca tak ada. Boleh. Okey. Yang terakhir takwin tu level 6. Takwin dia membentuk lah. Ya saya. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Kalau ada jawapan level 1. Ada pilihan jawapan. Dia boleh jadi level 1 mengingat kembali ataupun dia boleh jadi level 2 memahami. Tapi kalau tak ada jawapan, itu dia boleh pergi level tinggi lagi lah. Sebab tu orang ramai kritik kurikulum sukatan KPM ini kan. Contohnya ITING, kerajaan kita melabur banyak berjuta-juta. Akhirnya kenapa tak jadi? Kenapa dia kata dia kritik? Tak jadi pun ITING, buang rugi beli duit ni, habis duit untuk melabur dalam ITING. Ingat kita buat khusus ITING dulu kan? Masalahnya bila ITING tu kita siapkan jawapan. Contoh peta tadi, peta buih kan? Dah siap jawapan kat atas. Apa ITING itu? Mana kebat situ? Dia pakai salin je. Okey, saya tanya ramai saya tengok yang jual ni, apa beza peta buih dengan peta bulatan? Bukan buih yang berganda. Memang buih banyak sikit. Peta bulatan dengan peta buih apa beza? Peta bulatan yang tadi macam ni. Dah satu ni peta bulatan tadi kan? Ni peta bulatan betul tak? Apa beza peta dua peta ni? Ada orang buat macam ni Okey, sila sebutkan pekerjaan. Dia tulis pekerjaan sini kan. Sila sebutkan pekerjaan. Tajuk sini amal mamihan. Sini apa doktor. Sini apa? Pramugari dia bubuh sini. Betul tak? Kalau bersama ni apa beza? Tak ada beza. Buat apa buat peta butik bulatan dengan peta buih? Apa beza peta buih dengan peta bulatan? Peta bulatan dia ada maksud segi sumber rujukan. Salah juga. Cepat. Siapa dapat jawab saya bagi RM10 gini. Limited. Kalau kita buat ni dia lebih daripada model unlimited. Limit. Okey, peta buih dia kata limited, peta apa nama? Bulatan. Okey. Kat peta buih ni dia unlimited. Okey, kata di sini ada 10 Mana ada 10 jawapan, betul tak? Di sini satu betul kan? Satu je bulatan. Tapi Ustaz Zazah boleh letak 100 jawapan kat sini. Lagi unlimited daripada ni. Boleh kata saya kata 90% ke atas lah orang tak faham berbeza peta bulatan dengan peta buih. Jangan buka handset. Apa beza peta buih dengan peta bulatan? Siapa peta buka handset tak aci, tak ada hadiah RM10. Bulatan tu ada penerangan juga kat luar. Semua penerangan, akhirnya budak akan terang. Bukan Ustaz. Dua-dua sumbang mahram dua-dua tu senang cerita. Pemasaran Saya kalau ngajar semua senyap kan. Semua mahram orang bawa segar. Alhamdulillah mana semua dengar-dengar lah. Kalau semua mahram senyap tidur lah tu. Bulatan tu kita tulis dalam tu sumber maklumat. Sumber kat sebelah ni Ustazah saya tahu peta bulatan sumber sini. Daripada ayah, daripada universiti, daripada internet. Betul. Tapi apa beza ni dengan ni? Memanglah bentuk ya Allah. Salah, jawapan salah. Kerana Ustaz Zazah mengajar anak murid memang confirm salah. Ustaz. Salah juga. Mana? Kalau jawapan atas sumber yang bulat tu 5. So bagi 5 jawapan je. 5 jawapan. Tapi apa beza Ustaz? Mesti dia ada sebab dia buat peta buih, mesti ada sebab dia buat peta bulatan.
Saya naik RM20. Ha. Jangan syarat jangan buka handset je. Ha? 100 terus. Cepat. Yang ramai jual BBM tu kan. Saya nak komplain syarikat orang. Tapi memang saya nak cerita peta buih belatan dengan peta buih ni mengarut orang buat BBM tu. Kalau tak ada beza, buat apa kita buat peta 2 peta? Sedangkan 8 peta itu semua berbeza fungsinya. Selamat, duit saya RM20. Cepat. Tak, dicuba je lah. Cuba. Okey, yang bulatan tu gambar. Bulatan tu gambar. Lepas tu peta buih? Peta buih tulisan lah. Tulisan. Kalau kita tengok peta bulatan, ada orang letak gambar. Contoh, berikan amal wamihan, dilukis gambar doktor. Sini pun boleh. Gambar boleh, perkataan boleh. Sama. Apa beza saya nak tahu? Cuba. Yang peta buih tu, bulat yang besar tu, macam tajuk dia punya anak-anak tu jawapan. Yang peta bulatan tu, bulat yang satu tu jawapan semua ada dalam tu. Pintu semua dia tak dapat jawapan. Betul lah, maknanya dia jawapan. Tapi apa beza? Saya nak tanya apa beza? Beza. Ya Allah. Selamat dia. Ada orang tolong ke? Nanti saya bagi RM20. Jawapan dia sifat. Kalau tengok dalam 18 tu tulis adjektif. Contoh. Di sini sila sebutkan nama guru-guru bahasa Arab. Ustaz Muallim Hazar, Ustaz Isri. Okey, kita keluar sini. Muallim Hazar, siapa dia? Handsome. Apa lagi sifat dia? Rambut panjang. Sifat di sini semua sifat. Ini mengarut semua benda letak sini. Salah Ustazah. Kata peta buih bulatan ini, buih ni adalah untuk sifat sahaja. Buat salah. Okey, boleh? Okey. Ustaz ni dah cakap ni. Okey. Berpusatkan murid. Okey. Ini sifat ke? Ini sifat ke? Bagus Ustaz. Jawapan dia. Kita kalau kata kita buih, tapi jangan kita claim ini adalah peta iting. Saya nak buat peta juga macam ni yang bulat-bulat tu, kan? Ini peta buih, saya punya besi. Jangan kata ini adalah yang peta iting. Peta iting ni dah pattern kan kalau yang putar-putar ni adalah sifat adjektif. Boleh? Dia tak kata ni peta iting, ada peta iting ke? Tak ada. Panah dia ke dalam tu. Boleh Ustaz? Okey, boleh. Kalau saya kata peta iting kena betul-betul ikut sebab tu peta iting kat luar tu dia R. Apa dia? Dah register, maknanya tak boleh nak ubah. Okey? Boleh? Jadi peta tahdid, tamyiz, tartib. Tartib tak jumpa lagi ialah menyusun ayat tadi. Ya. Itu kalau peta buih kalau kita guna untuk tajuk macam wasailul nakli kan. Lepas tu dia punya anak-anak tu nama-nama Quran semua jadi salah lah. Salah. Contoh basikal, laju, lambat, cantik. Itu betul lah. Boleh saya nak buat. Kalau orang kata, salah. Ini bukan kiting. Ini tintong. Ni peta tintong. Peta kelentong lah. Tapi kalau tak macam tu, budak akan confuse lah nanti. Sebab kalau dah tahu, sedangkan peta buih ni adalah peta sifat. Boleh tak, Zaza? Boleh buat Jangan declare. Jangan declare ating. Tapi kalau tak declare ating, tapi orang murid akan keliru lah. Budak mungkin takkan tanya. Macam tu sama je kalau dia pandai lah. Macam sama je Ustaz, peta buih dengan peta bulatan. Kalau peta pokok kita nampak kan, data organisasi. Peta banding beza, buih berkali kita nampak kan perbezaan. Betul tak? Catat alih nampak tak beza dia? Catat alih tadi yang soalan kaifah tadi kan? Cara masak nasi. Itu kita nampak. Sedangkan buih dengan bulatan, peta buih dengan peta bulatan, peta bulat tu adalah peta lain. Okey? Ada lagi soalan?
Okey, al-istima' ila jumal mutanasiqah hasbal muhawir. Okey, Ustaz Zaza, ada tak di sini jumlah ditentukan untuk Ustaz Zaza buat ayat jumal mutanasiqah? Okey, saya nak tanya ikhlas tadi. Senang tak mengajar jumal mutanasiqah? Anak murid Ustaz Zaza dapat tak? Ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? Ada yang kata dapat, ada yang tak berani jawab. Ha? Kalau murid sederhana ke atas dapat tak? Dia boleh guna perkataan sebelum ni. Ha. Okey. Okey Ustaz Zaza, sebab tu Ustaz Zaza tengok di belah kanan ni tak ada, kosong. Tak ada. Cuma dekat ruangan mulahazah ada contoh perkataan tabakhun, betul? Hadza itu perkataan kalimah. Itu tak dikira lagi. Hadza tabakhun, at-tabakhu mahirun. At-tabakhu al-mahiru fil matbakh. Itu 3. Untuk tahun 5 dan 6, 3 baris. Ha. Ada nampak baris ke? Sebab masa kami buat buku teks ni adalah seorang ustazah yang tak situlah dia kata biar nampak perbezaan di antara tahun 4 kan 2 baris, tahun 5 3 baris, dia nak tahun 6 4 baris. Saya bangkang sebab salamilah saya cikgu, kalau saya tak cikgu mungkin saya nak banyak. Saya kata susah nak 4 baris. Cukuplah 3 baris cukuplah. Kalau nak 4 baris, bila curriculum standard, mana standard je 3 baris. Ustazah nak ajar 4, 5, 6, terpulang lah anak murid ustazah. Yang penting 3 baris ni dapat. Dan 3 baris ni, kalau kita belajar nahwu saraf, kita ataupun insya' mutalaah, dia tak ada qawalib. Jumlah isim, ismiyah kan? Tak ada, di sini terpulang. 3 pertama, hadza tabakhun, at-tabakhul mahirun, at-tabakhul mahir fil matbah. Tengok yang ke-3 tu, at-tabah tu jumlah ismiyah. Bawah dia tak boleh tukar. Hadza tabakhun, at-tabakhu mahirun, yatbukhul tabakh al-makulat alladhi. Boleh buat yang 3 tu jumlah fi'liyah. Susah tak buat ayat ni? Jumlah fi'liyah tu saya kata belah kanan tak disuruh. Terpulang Ustaz Zazah nak buat ayat yang sendiri. Tak pakai buku teks pun tak apa. Okey, saya nak tanya kelas. Anak murid Ustaz Zazah jumlah mutanasiqah apa yang paling senang dia nak buat? Contoh, kita ambil perkataan sayyarah. Hazihi sayyarah, betul? Warna dia laut. Okey, Ustaz buatnya yang mudah Hazihi sayyarah. As-sayyarah jamilah, betul? Tilka sayyarah. Cukuplah. Tak boleh? Ke susah nak buat? Sebab itu jangan beli soalan orang. Sebab apa? Mungkin anak murid dia lain. Jumal mutanasiqah ni kita ikut nama kita lah. Kalau nak guna hazihi, jadi itu cukup. Macam buku teks tu nak apa bagaikan. Itu contoh ustaz. Contoh saya tadi apa? Saya nak buat hazihi sayyarah. Lepas tu launu sayyarah. Lepas tu ayat ketiga ana arkabu sayyarah ataupun ana huibbu sayyarah. Yang penting budak boleh buat ayat 3 baris. Boleh Ustaz Ustazah? Okey. Okey, kalau tengok muhakkat level, tak ada level, mana ada level boleh. Nutku pun adalah kemahiran bahasa. Kemudian tamthil, kemudian takwin adalah level 6. Okey, baru habis al-istima' Ustaz Zazah. Belum masuk qiraah lagi. Ada soalan setakat ni? Take fire Saya dia nak take fire. Boleh? Muallim. 5 minit. Ustaz. Macam ni kan, kita nak fokus budak kita sebenarnya nak
dia boleh baca ke ataupun dia biar faham makna ayat ke macam mana? Dia nak boleh buat ayat jumuatan nasikah ni lah. Oh, maksudnya dia boleh buat ayat lah. Ini panggil apa? Pak satu kan? Kan kita akan nak tengok yang mana perlu ajar, perlu tak perlu ajar. Sambil-sambil makan, tak apa, sambil-sambil makan. Ada buat periksa tak? Ada buat periksa? Ada buat ujian? Ada? Atau tak buat ujian pun ada buat pentaksiran? Confirm lah buat pentaksiran, betul tak? Okey, macam mana Ustaz Zazah buat pentaksiran untuk huruf tu? Tu pentaksiran. Kalau ujian? Tulis. Okey, Ustaz Zazah buat pentaksiran menulis. Macam mana menulis tu? Imla secara imla. Cara imla lagi? Ataupun macam kita bagi worksheet, suruh murid jawab lah. Okey, itu kalau Ustaz Zazah macam pentaksiran. Ada tak sekolah yang buat ujian atau peperiksaan? Ada tak? Ada Ustaz? Yang angkat tangan tu? Ada? Okey, Ustaz nak buat kalau bulan 8 nanti, macam mana nak buat ujian yang huruf ni? Soalan. Itu pentaksiran tu. Maksud saya kertas bertulis ni. Ustaz buat dua-dua. Okey. Sebab ada yang jual soalan, dia buat soalan ni, alif sampai dha ni ada 5 huruf ni kan. Dia buat soalan bertulis. Bila soalan bertulis, sedangkan bertulis tak ada. Ada tak bertulis? Huruf hanya istimak, kalam dan qiraah. Kitabah tak ada. Yang kitabah ada tahun 5. Apa dia? Huruf mutasyabihah. Boleh tak? Soalan saya dengar baik-baik Boleh tak huruf ini kita buat ujian bukan ujian kertas. Bertulis maknanya pentaksiran tapi berbentuk tulisan. Padankan. Dia baca. Okey, tengok Contoh, ada gambar padankan ni. Asadun, alif, sin dan asadun alif kan? Lepas tu gambar. Sesuaikan. Kalau huruf hamzah, lepas ada perkataan asadun. Itu istimak, kalam, qiraah ke kitabah? Kitabah tu. Jadi siapa buat soalan macam tu, dia tak ikut DSKP. Saya ulang balik soalan saya. Saya tak habis soalan saya ni. Boleh ke tidak huruf mutamasilah ni buat ujian bertulis secara pentaksiran? Soalan saya bukan sesuai tak sesuai. Soalan saya dengar baik-baik. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau kita buat imla tu tak boleh tak? Macam mana Ustazah buat imla? Alamu dengan amalu atau dengan amalu. Apa tu? Okey, yang itu boleh. Lepas tu saya dengar soalan saya baik. Dengar baik-baik soalan saya. Dengar baik-baik. Boleh tak huruf mutamasilah ni buat ujian bertulis dalam bentuk pentaksiran, bukan ujian bulanan. Ujian bulanan kita dah bacakan kan? Budak jawab. Itu tak boleh 100%. Tapi pentaksiran boleh secara bertulis. Boleh secara bertulis. Kenapa boleh secara bertulis? Tengok satu poin. Ada yang ni kan? Ada imlaian, perasan tak? 1.14. Al-qudratu ala bina'il kalimat imlaiyan minal huruf mutamasilah masmu'ah imlaiyan. Mana boleh bertulis tapi cikgu kena sebut. Boleh?
Jadi soalan yang Ustazah beli kalau ada tanpa cikgu boleh kalau nak tu. Siapa yang buat soalan, saya tengok ada orang jual soalan lah. Soalan itu mana guru bacakan. Jadi soalan tu dia campur. Soalan kursus pertama, cikgu baca, dia jawab, lepas tu sambung yang lain tu tulis biasa. Boleh. Tapi kalau soalan tu 100% budak tengok jawab, itu salah. Maknanya cikgu Ustaz Zazah menilai bukan seperti yang dikehendaki oleh DSKP. Jadi Ustaz Zazah telah menzalimi anak murid Ustaz Zazah. Kalau nak buat soalan, arahan soalan, kita ingat tak yang BPI sediakan soalan dulu-dulu. Dia ada 2 set macam Ustaz kata. Ada set A, set B. Set A 30 soalan kan? Set B 70 markah kan? Buat soalan macam tu, gabungkan. Kalau susah kan, tak payah buat 2 set. Surat pertama, cikgu sebut, budak tentukan. Yang lain tu bertulis je. Okey? Boleh? Boleh. Ke fill in the blank lagi ni. Atau tadi kan wafiq, itu confirm salah. Alif asadun gambar itu memang salah lah. Ada lagi soalan? Ya, Ustaz. Ini alif atau ain. Boleh? Itu kamera apa nak tes tu? Tahu. Nak tes apa? Tahu kemahiran apa? Saya bukan nak kata kebat. Kemahiran apa nak tes tu? Istimak. Bukan saya kata kan ni letak gambar asadun. Alif ke ain? Ada perkataan? Tak ada. Jadi kita nak tes apa? Istimak bukan kiraah. Kitabah tak ada Ustazah. Untuk kemahiran ni tak ada. Kecuali imla saja itulah. Okey, satu lagi kita lukis contohnya bendera. Alamun dengan alamun. Tapi ada perkataan. Itu kita nak tes. Yang mana? Sebab tak ada lah sukatan. Kalau Ustazah nak buat boleh kalau ada lebih. Jadi kan jawapan nak selamat diri. Saya buat kitabah sebab semua murid saya dah dapat. Jadi standardnya saya dapat ni saya nak lebihkan. Itu jawapan nak selamatkan diri lah. Tapi sebenarnya kita tes bukan yang nak dicapai oleh sukatan. Boleh? Okey Ustaz Ustazah, 21.14. Saya nak tanya, imlaian ada berapa? Imlaian ada berapa? Imlaian ada berapa Ustaz Ustazah? Berapa jenis imla ada? 3. 3 apa Ustaz? Imla masmu'. Masmu'. Imla manzur. Manzur. Tak ingat. Okey, imla ada 3. Tahniah Ustaz. Dia ada imla, manzur, mangkul, masmu'. Paling rendah imla apa? Mangkul. Imla paling rendah imla mangkul. Ikhlak yang rendah, yang tengah-tengah manzur. Kemudian masmu'. Okey. Dengar baik-baik. Okay, boleh tak Ustazah buat 1.14 itu dengan 3 cara?
Okey, sebelum nak pening situ, kita tanya dulu, imla mangkul ni apa? Imla mangkul. Imla mangkul ni nasah, Ustazah. Nasah. Kita tulis kat papan hitam tu kan. Tabahun dia salin balik. Itu imla mangkul. Imla manzur. Yang tadi tengok juga. Apa beza mangkul tengok dengan tak tengok? Mana? Maksud Ustaz? Aha. Sebab tidak ada dalam DSKP. Ha. Mana? Yang ini saya nak tanya, imla tu ada berapa? Kategori imla tu ada berapa? Ha. Imla ada 3. Mangkul dia tengok, dia salin. Manzur dia tengok, padam balik. Padam balik. Tengok buku kan? Ah, kemudian tutup, tulis balik. Yang ketiga, masmuk, hanya kita bercakap, dia tulis. Yang mana boleh masuk 1.14? Adakah ketiga-tiga atau 2 atau 1 sahaja? Masmuk, manzur tak boleh? Ah, mangkul? Mangkul secara teori ni tak boleh, sebab apa? Dia tengok, kita sebut, tapi dia tengok, dia tak akan fokus pada apa yang kita sebut. Jadi di sini boleh pakai 2. Manzur dan masmuk. Kita bagi masa dia tengok, jangan bagi dia tulis dulu. Faham? Kemudian ketika tu, okey, tengok sini. Tayyarun. Tayyarun dia pun tengok tayyarun, tayyarun, lepas tu kita tutup. Kita sebut tayyarun, tayyarun, lepas tu dia pun tulis. Faham tak? Cuma pentaksiran itu yang mana lebih tinggi? TP1, TP sampai TP6, yang mangkul lebih tinggi ke yang masmuk lebih tinggi? Masmuk lah. Jadi janganlah menganiayai anak murid ustazah. Buat masmuk maknanya yang tinggi sekali. Kalau rasa budak sederhana atau yang ke bawah, bagi dia tengok dulu. Bagi dia tengok, jangan disalin. Bagi tengok dulu. Kita ulang banyak kali. Kamu dah tengok ni kan? Tayyarun, tayyarun, tayyarun. Okey, tutup. Jangan 1, 2, 3 perkataan ke, dia tengok, lepas tu tutup balik, tengok, test balik. Kita ajar cara macam tu dulu. Last hanya kita buat masmuk semua. Boleh? Ha. Okey, Ustaz. Ha? Saya murid berbeza. Jadi kalau murid yang lain itu yang depan, kalau kita buat cara macam ni, ada yang dapat susah, ada yang dapat senang. Kalau kelas yang belakang kita bagi yang mudah, tinggi. Adakah sama macam ni? Okey, soalan. Terima kasih Ustaz. Soalan dia. Kelas tak sama, murid berbeza. Okey, tapi sama je Ustaz, Ustazah. Okey, kalau kita bagi kelas pandai, okey, imla manzur, dia boleh buat. Nak bagi TP berapa? TP tetap sama Ustazah. Tapi TP tetap sama, bergantung pada Ustaz. Sebab apa? Profesional. Nah, cuma Ustaz lain. Mungkin Ustaz jenis syadid sikit. Contoh kan, kepala tak ada sikit. Tak boleh. Contoh kan. Kalau macam contoh, huruf sa. Saya memang syadid kebab sebutan ni. Sa. Lidah tak keluar, habis. Sakit telinga saya dengar. Itu atas kita masing-masing lah. Awak nak petikai pun tak boleh. Atau Ustaz. Ustaz lebih kenal anak murid Ustaz. Okey, tapi kalau murid yang kelas pandai, kalau dia ke contoh dia yang apa nama imla mangkul manzur boleh, bulat kalau hujung pun boleh, kita bagilah TP 4 ke. Kan? Kalau imla masmuk, bagi tinggi lagi. Boleh Ustaz? Atas Ustaz. Tak ada orang boleh petikai kan? Saya SSC Plus datang pantau, Nazir datang pantau. Saya kata anak murid saya tak boleh. Dia akan jawab apa?
Kalau tak boleh nak buat apa? Saya macam-macam jawapan. Akhirnya dia kata tak boleh juga, nak buat apa? Saya nak tanya anak murid Ustaz. Saya murid asli. Setakat ni baru seorang yang murid asli saya Iqra' 5. Tahun 3. Tahun depan saya nak latih dia untuk masuk kalam kalam Arabi. Itu budak paling pandai lah sekolah saya. Itu budak asli paling pandai. Dan saya mengajar dia Iqra' 7 hari saja. Dan Iqra' 5 6 minggu. Memang terkejut lah. Memang terkejut. Yang lain tu masih mengangkat lagi lah. Tapi kita, kalau masa kelas kita tak ajar Iqra' kan. Dia budak asli saya, bukan Islam. Jadi kena minta izin dengan dia, dengan mak ayah dia bagi, alhamdulillah. Maknanya kalau yang tak bagi tak boleh nak buat apalah. Okey. Okey Ustaz. Atas kita lah Ustaz. Okey. Professional judgement kita masing-masing. Ada lagi soalan? Okey, macam saya tadi lah, macam SSC pernah datang kata saya tak boleh bagi sebab kalau kenapa anak murid saya kalau Ustaz Sazah datang, majoriti murid asli saya TP secara umum saya bagi 1. Saya bagi 1. Ustaz mungkin bagi 2. Saya tak boleh bertikai Ustaz bagi 2. Bila kata kenapa Ustaz bagi 1? Cuba tengok kandungan di SKP istimak kalam banyak tak? Yang pegang di SKP banyak tak? Kandungan di SKP qiraah banyak tak? Banyak. Kandungan di SKP untuk kitabah banyak tak? Sikit. Jadi yang dinilai budak asli, budak bukan Islam, menulis dia boleh tak? Kurang mungkin boleh, sederhana lah. Yang istimak kalam dia orang boleh tak? Boleh tak? Qiraah majoriti tak boleh. Budak yang kata Iqra' 5 tu, saya bagi dia yang asli tu, saya bagi dia TP 3. Bulan 4-5 lagi, dia boleh Iqra' 5 TP 3. Tak apalah. Tapi yang lain saya bagi semua 1. Kenapa? Qiraah dia tak boleh. Sebab dia punya kandungan di SKP qiraah tu banyak. Itu professional judgement saya bagi 1. Mungkin Ustaz Zazah kata, oh dia menulis cantik. Mungkin kemahiran nasah tapi dia faham ke tak? Kalau ada ujian dia tak dapat, tak boleh ke? Atas Ustaz Zazah nak tentukan TP masing-masing. Boleh? Okey? Saya harap menjawab Ustaz Ada soalan lagi? Okey, yang ini dah habis Ustazah. Ni qiraah kalimah sama muhakkat, tahdid, tasnif, tamyiz, intaj. Kemudian okey, Ustazah tengok di sini. Qiraah ni ada satu pelik untuk jumal basitah ni. Ada satu je pelik. 2.33. Al-qudratu ala hifzil jumal basitah. Al-maqru'ah thumma tasmi'. Yang ini Ustaz Azhar ada hifzu. Hifzu Ustaz Azhar jumpa di sini sahaja. Takkan jumpa di kalimah, di jumal, di istimak. Tak jumpa juga dalam kitabah. Dan tak jumpa dalam mana-mana sama ada huruf, kalimah ataupun jumal mutanasikah. Ia hanya jumpa hifzu ni di qiraah saja, dan qiraah pula hanya satu tempat, jumal basitah. Kan saya tak nak sentuh di sini, kita sentuh dalam huraian buku teks nanti. Ada soalan? Dan ada tartib, tamsil, intaj. Kemudian ada jumal mutanasikah pun sama. Ada muhakkah, qiraah, tamsil, tartib, takwin. Kemudian ni kitabah. Saya tengok kitabah sikit je. Dia tak ada, mana ada kitabah huruf, tak ada. Dia terus kitabah kalimah. Kitabah pula dia punya poin 2 je. Kitabah kalimat bitariqah sahihah dan imla'iyan. Yang imla'iyan ni Ustazah boleh buat 3 cara tadi. Imla', mangkul, manzur dan masmu'. Mungkin mangkul tu Ustazah bagilah. Nak bagi TP 1, TP 2. Okey? Boleh? Sebab tu kat tepi tu tulis apa? Imla', mangkul, manzur dan masmu'. Ya Ustaz, ya. Yang terjadi haid tadi. Dia dalam
Soalan tu saya suka Ustaz. Soalan tu soalan tu kebat ke tidak? Boleh saya tangguhkan kejap lagi sebab ada satu aktiviti nak buat. Kebat ke tidak? Okey? Sebab buku teks tu ada. Ramai tak perasan dalam buku teks dia ada hifzu di situ. Okey? Kalau ikut Bloom, taksonomi Bloom, ia bukan kebat. Tapi ikut orang Islam, ia adalah kebat. Kejap lagi kita bagi tahu kenapa. Okey? Kemudian di sini kitabah ni satu je Ustaz. Kitabah Jumal Basitah. Ada dua kemudian ada dua lah ni. Ada ni 31 Jumal Mutanasikah ada dua juga. Jadi tu saya kata kitabah hanya sikit sahaja. Dan kitabah ni Ustaz Zazah saya kata dia bukan kebat. Dia adalah kata kerja bahasa. Okey, maknanya dia boleh pergi mana-mana level. Habislah di sini Ustaz Zazah, dah habis kitabah, habis dah di SKP. Baru kita masuk buku teks. Ada soalan pasal di SKP ni? Bawa lagi. Ya. Ini yang dalam SKP kan? Kalau yang kita buat ikut standard kita boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Sebab 6 kecuali sukatan saya kata kita ada sukatan baru tak tahu bila, ada ura-ura maknanya dia tak nak sampai 6. Dia nak buat 3 sahaja atau 4. Tunggu akan datang. Jadi kita kerana 6 kita ikut 6 lah. Okey? Boleh? Lagi soalan? Ada? Okey, Ustaz Manu. Ada sekolah, dia tak bagi letak 3, 2, 1. Jadi bukan Ustaz punya sekolah saja. Sekolah yang di Melaka pun ada. Tapi saya bergaduh lah dengan tu. Saya kata saya takkan bagi anak murid saya TP2 murid asli. Kalau murid asli Ustaz TP3 dia datang cek budak tu tak boleh baca, Ustaz nak buat apa? Saya kata saya bertanggungjawab dengan saya punya. Ni di Melaka, saya tak tahu ni sini lah. Saya kata saya bertanggungjawab. Memang budak saya tak boleh. Okey? Dan dia dengan saya mana bila macam tu dia terima lah. Cuma bila kata tak boleh, dia akan timbul soalan lain. Bila tak boleh, Ustaz buat apa? Itu soalan popular. Ustaz tak boleh, saya buat apa? Saya kata saya dah buat. Saya boleh berkata anak murid saya ada yang boleh asli itu seorang kata berikrar 5. Lepas tu ada yang seorang ikrar 3. Lepas tu kata itu boleh. Lepas tu tak boleh yang baki, Ustaz nak buat apa? Akhirnya sabarlah. Macam itulah jawapannya. InsyaAllah saya akan buat. Itu je. Okey Ustaz, jadi saya bagi berdasarkan anak murid saya, professional judgement saya. Dia nak bagi 3 juga saya tak bagi. Dan guru besar saya pertahankanlah. Sebab saya kata ni berdasarkan murid saya sekolah orang asli. Semua sekolah asli. Sekolah saya 200 orang, 102 orang asli. Ramai. Orang asli ni biasa masalah dia tak nak datang sekolah Ustaz. Orang asli tadi kita bincang Ustaz belakang kata tak nak datang sekolah. Lepas tu Ustaz tak boleh marah. Dia tak buat kerja jangan marah. Semua tak jangan marah. Ikut suka dia lah. Okey. Boleh Ustaz Zazah. Dan satu lagi orang asli ni dia orang panggil bukan istilah pesimis. Saya masuk sekolah tu ni tahun keempat, baru perasan pasal budak asli ni sesenyap dalam kelas. Tahu tak kenapa? Okey, betul malu. Kenapa malu? Sebab ada budak Melayu lain dalam kelas. Saya tak perasan benda tu. Kebetulan sebelum PKP, budak Melayu darjah 5 keluar untuk peksa. Petang ada peksa apa? UPKK, dia keluar. Tinggal budak asli. Baru bercakap. Pasal tadi kamu tak cakap dalam kelas? Segan Ustaz.
Faham? Itu masalah. Saya tak sama, murid saya lain, murid ustaz-ustazah lain. Jadi berdasarkan itu, saya kata saya nak bagi satu-satulah. Dan bila saya buat macam satu, guru besar saya pun tak pertikaikan, dan orang datang, tak boleh nak apalah, sebab kita dah mesyuarat, dah putuskan dalam mesyuarat. Satu yang paling layak untuk budak ni. Sebab setakat ini kita punya pentaksiran, dia ada yang umum. Ingat tak dulu pentaksiran, dia ada bagi 3. Apa dia? Kemahiran mendengar lain, kemahiran membaca lain, kemudian menulis lain. Itu tak apa. Sekarang dia umum, kita ikut yang umum. Faham? Kita buat yang berdasarkan yang sedia ada lah. Okey Ustaz, Ustazah? Ada lagi soalan? Okey, tak ada. Kita tengok buku teks.